Wano Belako Sesekito. Selamat datang ke channel Ambo Koji Japon. Pagi ini Ambo Nogi berjari-jari di Kota Baru. Nogi make nasi kulabu, Nogi tengok oke buat songket, Nogi pantai Sabok, tempat askar Jepun mendarat, dan Nogi museum pergi. Jom ikut Ambo berjari-jari di Kota Baru. Sambil-sambil tengok, mek-mek latte, hot comel-comel lotte. Restoran nasi kulabu Panji. Nampak sedap. Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan? Ya. Kita tambah budu. Ini nanti budu kita asingkan. Okey. Sebab abawan tak mau you terus tambah Okey. dengan Budu. ini Terima budu. kasih. Okey. Itadakimake. Sebenarnya, data audio video ini rosak. Jadi, saya cuba dubbing suara dan ceritakan apa yang kami cakap pada masa itu. Okey, hari ini makan nasi kulabu. Sedap. Kali ini saya cuba makan budu. Sebenarnya, saya rasa budu ini berupa menusuk hidung. Wah, takutnya makan budu. Tetapi saya suka. Rasanya sangat sedap. Saya rasa rasanya lebih kurang sama dengan ikan no shio kara, iaitu masakan Jepun yang dibuat dari sotong dan organ sotong. Kali ini saya coba makan jeruk bawang putih juga. Sedap. Sebenarnya di Jepun juga ada makanan yang hampir sama dengan jeruk bawang putih. Ia dipanggil sebagai rakkyo. Tetapi di Jepun kami gunakan bukan bawang putih, tetapi sejenis onion yang lain. Masakan-masakan kelantan bestnya untuk orang Jepun. Wah, tak boleh henti makan. Sedap sengoti. Itu sebab nasi kulabu adalah makanan kegemaran saya yang kedua antara makanan-makanan Malaysia. Habis makan budu. Wah, saya tak sangka kolaborasi budu dengan nasi kulabu pada begini. Betul tak selepas makan budu, lebih lancar kecek latte. Gotsou-sama kek. Koji mau pergi tengok orang buat songket. Songket tu. Songket sam. Sampai. Ah. Benar, mau pergi tengok? Ya, mau. Okey, kita pergi. Seterusnya, saya pergi tengok orang buat songket. 10 hari. 10 hari. 10 hari, Hai. satu songket. Satu songket. Ni kain samping ke? Ada apa? Kain samping. Samping. Kain samping kecil 10 hari. Oh, 10 hari. Kalau lagi besar, lagi lama. Wah, Sebab tu mahal. mahal. Mau belajar masuk muda umur 19-20 kan. Okey, makcik belajar umur masa 19 tahun. Wah, Sekarang umur berapa, Mek? Umur Mek berapa? 75. 75. 75. Wah, Sudah lama. Sudah lama. Wah, patutlah. patut. Expert. Saya kagum dia. Saya sangat suka tengok dia buat songket. Saya rasa ibarat ada komputer dalam kepala dia. Interesting, umur. Ya, menarik. Hajimete desu ka? Hajimete desu. So, okey. Makcik, terima kasih banyak cik ya. Terima kasih. Makcik tadi buat. Ya, makcik tadi. Wah, cantik. RM50 sampai ada hasil ada RM2,000. Oh, 2000 kau. Iya. Ni. Ya. 2000. RM2,000. Wah. Yang RM2,000 ni mungkin kerana kualiti dan benang warna yang banyak. Ya. warna nasib dia lah lambat. Contohlah. Contoh. Yang 2000 Yang mahal. yang mahal. Ya, patutlah mahal. Kan? Ya. Boleh tengok sendiri macam Ya. mana buat kan? Itulah. Seterusnya, saya datang ke Pantai Sabak, tempat askar Jepun mendarat. Lah. Pantai Sabak. Pantai Yang- Sabak. Pantai Sabak yang sudah terhakis sebenarnya. Dulu pantai ni sangat jauh. Jauh. Ya, sangat jauh. Tapi oleh kerana hakisan, makin lama dia memakan tanah pantai dan Oh. semakin hampir dengan rumah penduduk. Sana Laut Cina Selatan Ya. So, tentera Jepun, of course lah, Ya. datang dari Laut Cina Laut. Selatan Ya. dan mendarat di pantai yang di tengah situ. Oh. Dan katanya kubu Inggeris yang menanti mengawal pantai pun sudah
dihanyutkan di sana. Setelah Oh, berada di tengah laut sana. Jadi sekurang-kurangnya Koji sudah sampai di Iya. Pada 8 hari bulan Disember 1941. katanya pada waktu pagi. Waktu pagi. Hai. Oh, monyet. Bro, kita panggil bro. Belum. Berbeza. Apa? Sama spesies dengan monyet, tapi untuk agricultural time ini bro. Belum. Mereka tangkap dapat Ambil panjat pokok kelapa, akan petik buah kelapa, jatuhkan. Di Malaysia macam tu. Sugoi. Hello. Ramai penonton bertanya kepada saya, ada tak orang Jepun tidak belajar sejarah Jepun yang pernah menjajah Malaysia? Ini jawapan saya. Biasanya orang Jepun belajar sejarah dunia di sekolah tinggi. Jadi, biasanya orang Jepun pasti tahu. Saya beranggap begitulah. Tetapi, kelas sejarah dunia di Jepun tidak mengutamakan sejarah di Asia Tenggara. Jadi, tidak belajar sejarah itu secara terperinci. Tetapi, sudah tentu ada orang Jepun juga yang tahu sejarah itu secara terperinci. Sebagai contoh, pelajar yang belajar di sekolah tinggi yang tahapnya sangat tinggi. Manakala kalau belajar di sekolah tinggi yang biasa, tidak ada masa cukup untuk belajar sejarah di Asia Tenggara. Sekolah tinggi saya pun macam itu. Saya belajar sejarah Jepun yang menjajah Malaysia, tetapi ia tidak agak secara terperinci. Jadi, itu sebab kali ini saya teringin nak pergi ke Museum Pelan di Kelantan. Semasa pemerintahan Jepun pada tahun 1942 ke 1945, bangunan ini dijadikan sebagai ibu pejabat kempetai. Maksudnya mata-mata Jepun. Polis rahsia, Polis rahsia Jepun. Selepas perang, bangunan ini digunakan semula sebagai sebuah bank. Pada tahun 1981, tingkat atas bangunan ini dijadikan balai seni lukis. Macam balai seni lukis, art gallery. Dan manakala tingkat bawah merupakan Dewan Kraft Tangan, Craft Gallery fungsi bangunan bertukar pada tahun 1992 apabila ia dijadikan sebagai sebuah memorial. Memorial yang dinamakan Memorial Peperangan Dunia Kedua. Bahan-bahan yang dipamerkan adalah artifak serta gambar-gambar mengenai Peperangan Dunia Kedua. Okey, faham. Oh, ada sejarah museum ini ditulis di sini. Okey, jom masuk ke dalam Memorial Perang. Jom. Okey, ini pakaian tentera Jepun. Pakaian tentera Jepun, ya. Ini adalah Lieutenant General Tomoyuki Yamashita. Lieutenant General Tomoyuki Yamashita adalah seorang general tentera Imperial Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Dia paling dikenali kerana berjaya memimpin ketumbukan ke-25 tentera Jepun semasa kempen. Penaklukan itu apa? Conquer Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura. Kerana kejayaan ini, Yamashita menerima julukan Harimau Malaysia. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Waktu itu Harimau Malaya. Harimau itu Tora. Tiger. Okey, ini pemandangan di Pantai Sabah. Beginilah agaknya peperangan yang tercetus waktu tentera Jepun mendarat. Berapa Disember? Ingat lagi? 19? Jadi kami berdiri dekat sini tadi. Ya, betul. Ini adalah Sultan ketika Sultan Kelantan ketika peperangan dunia kedua. Dan terutamanya ini adalah sewaktu di bawah pemerintahan Thailand juga. Kerajaan Kelantan perlu memberi ufti like hadiah, ya betul, kepada kerajaan Thailand waktu ini. Khususnya bunga emas. Ya, betul.
Bagusnya, terornya Coach Isam. Hello. Belajar lah. Jadi askar Jepun, seluruh orang Malaysia belajar bahasa Jepun pada masa itu. Ini adalah poster campaign waktu tentera Jepun. Dan ini adalah mata wang, duit yang Abang Wan cakapkan. Oh, Tentera Jepun cipta satu, tukar ya, itu karwa. the Japanese government. Hai. $1. Ya, kita panggil apa tahu? Duit pokok pisang. Pokok pisang. Kerana ada pokok pisang. Oh, hontou da. Hai. Tentera British kalah kepada tentera Jepun di Singapura pada tahun 1942. Ialah kerana tipu muslihat. Hai. Maksudnya Wakarimasu ka? Double cross macam ada spy yang dia macam bekerja untuk British, tetapi sebenarnya dia memberikan kepada tentera Jepun juga. Ya. British tidak tahu tentang tentera Jepun ada 30,000 orang sahaja dan menghadapi kekurangan bekalan. Tentera British tidak tahu berkenaan itu. oh, ada 3. Ya, betul. Ada tiga tiga laluan masuk tentera Jepun ke Malaya waktu itu. Di Kota Baru satu, ini yang pertama, melalui Thailand dari Patani dan melalui Singgora ke Kedah. Thailand. Hai. Dengan matlamat untuk sampai di sini, Oh, Singapura. Singapura. Yang ini suasana semasa tentera Jepun sudah berjaya menjajah dan British sedang menyerah kalah waktu ini. Setiap jam pukul berapa. Yeah. Sangat detail. Kalau kita nak baca satu-satu memang memakan masa yang lama lah. Yeah. Yang ni Abang Wan beritahu ni gambaran inilah gambar tentera Jepun naik basikal. British tidak menyangka yang tentera Jepun menggunakan strategi ini untuk cepat sampai ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Kerana itu tentera British tidak sempat untuk mengejar mereka. Tentera Jepun pakai jidensha ini. Tengok tu apa tu tulis. 激戦地昭和16年12月12日11時6両なんて書いてあるの11時占領 Kelantan, hai. Kelantan no Hatta. Perlis, hai. Ya, kalau boleh orang Jepun kena datang ke sini dan belajar. Secara terperinci. Ya, secara terperinci. Sangat informatif. Tidak terperinci. Tidak terperinci. General Supon ni terlalu ramai di Jepun. Jadi mereka tidak tahu spesifik. Di Tomoyuki Yamashita rupanya di Malaysia. Sini. Okay. So okay. Tunggu lah nanti nak lagi. Tolonglah. Bahasa Melayu 6 hari. 6 hari. 6 hari belajar Kelantan? Ya. Saya tu dah ada. Ya. Laju je. Bawa, ya. Suka belajar kecukulati. Ustaz ada sekolah ustaz Usha awet. Mek Kelantan. Memek Kelantan. Memek Kelantan, Kok Comnya. Memek kelate. Ho comel lote. Jumpa lagi. Saya merasai perasaan bercampur baur terutamanya bila menyaksikan artefak-artefak sejarah itu berkenaan imperialis Jepun yang pernah menjajah Malaysia. Ia dipanggil sebagai Malaya pada masa itu. Setelah saya memperoleh dan faham segala-gala informasi ini, ia membuatkan saya betul-betul bercampur baur dan terkesan. Ini kerana saya rasa semakin sayang terhadap Malaysia. Saya berasa malu sikit juga kerana saya tidak tahu sejarah ini secara terperinci setakat ini. Saya ambil semua gambar artefak-artefak museum itu supaya saya boleh belajar sejarah yang penting ini semula perlahan-lahan nanti. Saya harap lebih lama orang Jepun pergi ke museum itu dan belajar sejarah ini secara terperinci. Khususnya saya rasa orang Jepun yang sedang tinggal di Malaysia sekarang kena mesti pergi ke sana dan belajarlah. Saya ingin berterima kasih atas layanan orang Malaysia yang sangat mengalok-alokkan keberadaan saya di sini. Saya jadi terharu kerana orang Malaysia selalu welcome saya
dengan hospitality yang bagus walau ada sejarah seperti ini. Arigatou gozaimasu. Saya teruskan usaha untuk menjadi duta kecil antara Jepun dan Malaysia supaya hubungan dua negara ini terus rapat dan bertambah baik. Okey, bagi Ambo Nok ni Koho, semakin suka koklate. Kerana bukit saja makannya sedap sengoti, tapi kayu dungge tradisi yang indah. Dan juga belajar macam-macam sejarah negeri ini. Ambo tak lupa. Ambo tak lupa. Mek kelate, comel-comel lote belako. Ambo akan magi ke sini semula. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi semua. Bye bye.